Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Yusrizal selaku imam dan khatib kepada hari ini, sidang jemaah tetamu tamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Program surah An-Nur insya-Allah surah Muhammad mengajak pemuda pula untuk bersama-sama dalam futsal Mahabbah. Kita akan diadakan pada 10 hari bulan 2. Jadi saya bagi Pak Pengurusan menjemput pemuda-pemuda kalau nak masuk futsal bersama Ustaz-Ustaz Atasizah kita, Al-Fadhil Ustaz Syahril dan Al-Fadhil Ustaz Bukti. Akan bersama pada 10 hari bulan 2 jam 9:30 malam hingga 10:30 malam di Padang Panasonic. Jadi siapa-siapa yang berminat bolehlah berhubung dengan pihak Aziz Kuasa. Imam Zakir kita akan membuat pentadbiran dia. Jadi khusus pada ahli karya dan juga kesediaan jemaah yang lain, kalau berminat bolehlah sama-sama dengan kita untuk mengikuti program untuk pemuda. Yang kedua, saya bagi Pak Musa mengucapkan terima kasih di atas dermawan. Alhamdulillah minggu ini banyak pendermawan bersendirian menghulurkan tabung surau, Alhamdulillah. Dan bagi pembangunan kita, Alhamdulillah tuan-tuan boleh tengok Dewan telah mula siap dalam kedudukan akhir lah untuk touch up dan sedikit aircon serta kipas. Jadi kalau tuan-tuan ada program untuk menjalin pernikahan, perkahwinan, bolehlah berhubung dengan pihak kami. Kami uruskan pentadbiran insya-Allah. Saya sekali lagi sebenarnya bulan Rejab Syaban ini menyeru ahli karya, marilah kita penuhkan 3 bulan ni sebelum Ramadan ni, penuhkan dulu, jangan tarawih je nak penuh. Sebelum tarawih ni kita penuhkan surah lebih awal insya-Allah. Kita mencari keberkatan Allah Subhanahu taala insya-Allah. Bismillah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya, berbahagia di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Di hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk fitnah meruntuhkan ukhuwah. Muslimin yang berbahagia, agama Islam adalah agama persaudaraan yang amat mementingkan ukhuwah dan kasih sayang sesama insan. Menjaga ukhuwah itu adalah satu kewajipan dan ianya perlu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh seluruh umat Islam. Ukhuwah yang kukuh yang terjalin di antara umat Islam adalah berlandaskan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 seperti mana yang telah dibacakan tadi pada mukadimah khutbah, yang bermaksud sesungguhnya sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beroleh nikmat. Bagi menjaga ukhuwah, agama yang mulia ini mengajar umatnya untuk sentiasa menjaga diri daripada menyakiti orang lain, sama ada dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la takunu Allah." Kamu hamba Allah yang, dan tidak boleh bagi seorang muslim meninggalkan, yakni tidak bertegur saudaranya lebih daripada 3 kali, lebih daripada 3 hari. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin tetamu Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, punca utama boleh mengakibatkan runtuhnya ukhuwah Islamiyah adalah kesan daripada perbuatan fitnah. Fitnah itu sendiri merupakan tuduhan yang telah dibuat untuk memburuk-burukkan seseorang,
perbuatan ini adalah salah satu daripada Islam dan akan diazab pelakunya dengan azab seksa yang sangat pedih. Fitnah juga boleh dikategorikan sebagai satu daripada kesalahan jenayah. Namun kanun keseksaan telah memperuntukkan fitnah sebagai satu kesalahan jenayah yang pelaku boleh didenda dan dipenjara jika sabit kesalahan. Perbuatan fitnah ini memenuhi pribadi individu maupun satu-satu kumpulan dengan hasillah satu perbuatan yang amat dibenci di dalam agama Islam. Apabila diri menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa Nah itu berita agak lambat untuk menjadi buah mulut masyarakat. Kita dapat disangkal lagi segala menjadi sahaja. Pelbagai bentuk media seperti Facebook, Instagram, Telegram dan sebagainya telah bermanfaat kepada. Namun di sisi yang berbeda ketika perlulah ingat bahawa kita telah mendedahkan diri sebuah tanpa badan. Oleh itu kita perlulah menjaga adab-adab dan berakhlaklah sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan juga sentiasalah berhati-hati daripada membuat dan menyebarkan fitnah. Tidak akan dalam bersabda tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang suka menyebarkan fitnah di antara riwayat Al-Bukhari yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat, membuat dan menyebarkan fitnah itu mengundang kepada perpecahan dan dapat meruntuhkan ukhuwah Islamiyah. Kejinya perbuatan fitnah ini kerana ia menjadi punca kepada timbulnya salah faham, pertengkaran dan pergaduhan sehingga menyebabkan suami isteri bercerai-berai, hubungan adik-beradik dan saudara mara renggang. Rahkan bermusuhan, kehidupan masyarakat menjadi tidak tenteram dan seumpamanya. Semuanya dapat dibuat hanya dengan satu pengkhabaran yang telah direka sahaja. Allah, bagaimana hubungan suami isteri keadaan harmoni dan aman dapat hanya diruntuhkan dengan satu fitnah sahaja. Adik-beradik yang sama-sama membesar, saling berkongsi kisah suka dan duka, menjadi renggang hubungannya dan berlaku pergaduhan hanya dengan satu fitnah sahaja. Saudara mara yang kuat hubungan persaudaraan mereka, saling menziarahi dan selalu bertanya khabar, akhirnya tidak bertegur sapa hasil daripada satu fitnah sahaja. Rakan-rakan yang menjadi tempat bertukar-tukar cerita dan melakukan aktiviti bersama-sama bertukar menjadi musuh akibat daripada satu fitnah sahaja. Begitulah besarnya bahaya fitnah yang dapat meruntuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Ayuh, marilah kita semua mendidik diri kita, keluarga kita dan umat Islam seluruhnya dengan saling menasihati dan tegur-menegur terhadap perbuatan yang dapat meruntuhkan ukhuwah ini, iaitu membuat dan juga menyebarkan fitnah.
Berhentilah daripada menjadi ejen penyebar berita-berita yang tidak benar. Apa yang paling penting, sekiranya kita mendapat satu khabar berita tentang diri seseorang, janganlah terus mempercayainya. Selidiklah dan carilah dahulu agar kita tidak menyesal di kemudian hari nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka selidiklah, yakni untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Hadirin yang berbahagia, bagi mengakhiri khutbah, marilah kita semua mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa perbuatan membuat dan menyebarkan fitnah adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ukhuwah sesama umat Islam perlu dijaga dengan baik, kerana ia merupakan satu kewajipan dan keperluan buat seluruh umat Islam. Yang ketiga, umat Islam hendaklah saling mengingati dan juga memberi nasihat di antara satu sama lain agar tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kesana ke sini menyebarkan fitnah, yang menghalang segala perkara yang baik, yang melampaui batas dan banyaknya dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal dengan kejahatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kita kini berada dalam bulan Rajab, bulan salah satu daripada bulan haram, bulan yang sangat dihormati, yang sangat mulia, bermula daripada zaman Nabi Ibrahim AS, dan akhirnya dimuliakan oleh bangsa Arab. Mereka mengelakkan daripada peperangan dan perpecahan. Maka oleh itu jagalah sebaik-baiknya bulan Rajab ini, sehingga kita membawa diri kita ke dalam bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkatan, dan akhirnya Allah memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan tidak menanggung apa-apa beban dosa dan salah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أتل أمرهما مصلحي للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله kami kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam tijari. Jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara ini ya Allah kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat Allah. Jadikanlah ya Allah ya Tuhan kami masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasya'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون